Dia ambil dah satu. Patutlah dia marah. Kau ambil barang dia. Tiba-tiba terdengar satu suara macam suara perempuan tua yang garau dan serak dari arah pokok nangka depan pondok. Tidak, aku tak marah. Aku suka sangat kamu sudi terima pemberianku. Ambillah. Kamu cucu-cucu aku yang baik. Dalam keadaan menggigil dan merembang, Abang Gani tolak daun pintu dan jenguk keluar. Ternampak satu lembaga berpakaian serba putih dengan wajah pucat, rambut menggerembang, mengilai sambil terbang ke arah sungai. Abang Gani dengan isi tersandar ke dinding dan beristighfar beberapa kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsi kisah daripada Abang Gani bertajuk Plesik. Dah lama saya tak kongsi kisah daripada beliau. Nak tahu kisah Plesik ni macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Hari dah nak masuk maghrib. Hari tu Abang Gani dan kawannya bernama Isa pulang agak lewat sebab banyak kerja dan kumpulan shift malam yang ganti tugas mereka datang lewat. Mereka bekerja dengan seorang tauke Cina yang usahakan ladang ternakan ayam yang agak besar. Ada 4 buah reban. Setiap reban berukuran 20 kaki lebar, 60 kaki panjang. Ladang tu terletak jauh dari kampung, dekat pinggir jalan Felda yang menghubungkan kampung Abang Gani dengan Gerik. Dari jalan raya nak ke kawasan ladang tu dekat 3 km. Waktu tu hujan renyai. Jalan tanah merah yang mula becak dan berlopak pastinya agak menyeksakan, apalagi bawa motosikal kap. Disebabkan selut bawah mudguard dah penuh, putaran tayar motor agak ketat dan lambat. Sesekali mereka terpaksa berhenti untuk cungkil keluar selut-selut tanah merah tu. Cepatlah sikit Isa, oi, kalau macam ni pukul berapa nak sampai rumah? Nak cepat macam mana? Dah habis pulas minyak ni, balas si Isa. Abang Gani semakin resah. Mana mungkin motosikal kap lama tu dapat bergerak laju dalam keadaan macam tu. Namun yang lebih meresahkan bila sampai di kawasan selekoh 6 nyawa yang gelap dan menyeramkan dengan pokok-pokok besar di kiri kanannya. Apatah lagi pokok jerai raja yang akarnya berjuntaian tu. Ada orang kampung cerita mereka selalu terserempak kelibat perempuan berpakaian serba putih bergayut dan bernyanyi atas pokok tu. Motosikal mula tersengguk-sengguk. Abang Gani risau kalau enjin motor tu mati atau habis minyak. Abang Gani dah tahu sangat perangai si Isa ni. Dia jarang nak periksa minyak motor sebelum bertolak. Meter minyak pula dah tak elok. Dia main start dan terus jalan je. Memang dah selalu kena minyak habis tengah jalan. Memang tepat jangkaan Abang Gani. Motor tu tersengguk beberapa kali dan akhirnya mati. Nasib baik keadaan jalan masa tu turun bukit. Kenapa? Minyak habis ke Isa? Kata Isa sambil pijak gear nak masuk free gear. Motor terus turun bukit. Tak terlalu laju sebab selut masih bertempik bawah mudguard. Akhirnya motor berhenti di kawasan rata dekat pokok jerai raja. Betul-betul dah masuk waktu maghrib masa tu. Abang Gani mula berdebar, bulu roma terus meremang. Tempat ni? Diam, jangan tegur, jawab Isa. Isa toleh Abang Gani dengan wajah pucat. Mereka berdua tahu itulah kawasan 6 nyawa. Menurut cerita orang-orang tua kampung, selekoh tu dinamakan 6 nyawa sebab pernah terjadi 6 orang komunis terbunuh dekat situ dalam pertempuran kecil dengan tentera. 4 lelaki, 2 perempuan terkorban. Tapi yang peliknya, hanya 4 mayat lelaki je yang jumpa. Mayat 2 perempuan tu hilang tanpa kesan. Mula-mula memang mereka jumpa 6 mayat, tapi bila Land Rover tentera nak ambil mayat, hanya ada 4 mayat lelaki je dekat sana. Habis macam mana ni?
Amran dengan Kadir mungkin dah sampai rumah. Harap mereka patah balik cari kita. Tak adanya dia orang nak datang balik sejuk-sejuk macam ni. Baik lepak rumah perkena kopi O panas. Dah lah, jom tolak. Tak jauh dah nak sampai jalan tah. Isa tarik nafas panjang dan terdiam kejap. Kemudian keluarkan sebatang rokok, lalu diselitkan ke bibir yang bergetar kesejukan. Keluar sebatang lagi bagi Abang Gani. Suasana dah gelap sepenuhnya. Dah tak nampak wajah masing-masing, hanya nampak sosok tubuh je. Suasana terasa cukup sepi. Tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis merintih kesakitan dari hutan belakang pokok jerai tu. Jantung mula berdegup kencang, tapi Isa tak reaksi apa-apa. Mungkin dia tak dengar suara tu. Abang Gani mula menggigil, tapi Isa masih leka congkil selut bawah mudguard motor dia. Hujan dah mula reda, cuma tinggal titisan halus masih turun. Tiba-tiba kelihatan satu benda putih panjang terbang dari hutan lalu hinggap di pucuk pokok jerai. Abang Gani dongak ke atas tengok benda tu, tapi benda tu terlindung di sebalik rimbunan daun. Tiba-tiba akar-akar pokok jerai yang berjuntaian tu bergerak dan bergoyang-goyang. Terdengar suara tu lagi, kali ni makin dekat dengan mereka. Isa, kata Abang Gani sambil cuik bahu Isa. Apa? Kau dengar tak? Apa? Jomlah tolak motor ni cepat. Baru beberapa langkah mereka tolak motor, tiba-tiba, Encik, tolong saya. Saya sakit kena tembak. serentak mereka menoleh dan ternampak satu sosok wanita. Wajahnya berlumuran darah, kepalanya separuh hancur, sebelah bola matanya terkeluar dan tergantung dekat pipi. "Mak!" Isa menjerit dan lintang pukang tolak motor dalam gelap malam tu. Abang Gani yang mulanya terkaku mula tersedar dan kejar Isa dari belakang. Lintang pukang mereka lari redah apa saja, terjatuh, terguling, tak terasa sakit, tak rasa penat. Sampai ke jalan tar baru mereka berhenti. Bila dah berhenti baru termengah-mengah setengah mati. Lain kali dekat tempat macam tu jangan disebut, kan dah betul-betul datang. Habis tu macam mana? Jomlah tolak motor balik perlahan-lahan. Takkan nak tunggu sini kot. Sekarang dia datang lagi. Sebut pula dah. Jom. Kejap lah, penat tak habis lagi ni. Lutut pun masih goyang. Tak lama kemudian, sebuah motosikal Yamaha CDI datang lalu berhenti dekat mereka. Rupanya Pak Daud, orang kampung Abang Gani. Mungkin dalam perjalanan pulang dari melawat cucunya dekat Felda. Kenapa? Minyak habis. Tolak motor dari mana? Dari ladang ayam Aheng. Nampak letih dan berpeluh ni, kena ngorak dengan amoy 6 nyawa ke? Aku rasa kamu berdua ni kena tegur dengan hantu komunis tu dah. Tempat tu memang keras, ramai yang dah kena. Lagipun kata orang, situ ada orang buang saka. Pelesit pun ada. Pelesit? Abang Gani dengan Isa terus pandang ke arah Jalan Tanah Merah dengan wajah cemas. Jalan Tanah Merah yang menghala ke ladang ternakan ayam tempat mereka kerja tu nampak berbalam je. Pokok jerai tempat 6 nyawa tu pun tak kelihatan. Tapi kalau waktu siang, dari jalan tah memang nampak pokok puaka tu. Tiba-tiba Abang Gani terpandang benda putih memanjang dan sedikit percaya tengah terbang dari arah ladang getah menghala ke pokok jerai 6 nyawa. Macam seorang wanita berpakaian serba putih dengan rambut panjang mengurai. Tapi pergerakannya agak pelik. Rambut panjangnya terjuntai ke bawah, macam tengah terbang dalam keadaan terlentang. Lembaga tu hinggap dan bergayut pada akar jerai yang berjuntaian. Nampak semakin jelas, bercahaya dalam pekat malam. Dengan raut wajahnya yang putih pucat dan sepasang mata merah menyala memandang tepat ke arah Abang Gani, tersenyum dan melambai. Allahu Akbar! Spontan Abang Gani bertakbir. Isa dengan Pak Daud pandang Abang Gani. Kenapa? Lembu aku tambak belakang rumah. Hujan tadi, entah dia orang bawa balik kandang ke belum. Pak Daud boleh tolong tunda motor kami? Memang aku nak tolong lah ni, sebab tu aku berhenti. Kamu ada tali? Tak adalah pula. Tak apa, kamu jalan depan, biar aku tolak tempat pijak kaki belakang ni. Isa naik seorang. Abang Gani bonceng motor Pak Daud supaya motor Isa lebih ringan. Mereka sampai dekat kampung dekat waktu isyak. Lepas ucapkan terima kasih pada Pak Daud, Abang Gani ikut Isa balik rumah dia dulu sebelum pulang ke rumah dia yang tak berapa jauh dari situ. Mak Isa hidangkan bihun goreng dan kopi panas. Mereka makan sambil berehat dan berbual tentang kejadian tadi. Anak saudari Isa, si Amir, yang berumur dalam 7 tahun, datang dan duduk makan bihun dengan mereka. Tiba-tiba Amir bertanya,
Pak Su, orang yang dah mati boleh balik rumah lagi ke? Pertanyaan Amir tu membuatkan Abang Ani nak tersedak air kopi. Abang Ani bukanlah saudara atau ada hubungan keluarga dengan keluarga Isa, tapi memang budak-budak kampung panggil Abang Ani Pak Su sebab Abang Ani anak bongsu. Ish, mengarutlah kamu ni meh. Orang mati mana boleh balik rumah lagi? Kan dah mati, dah kena timbus dalam tanah. Tapi tadi dekat telaga Tok Kiah panggil adik nak tolong jirus adik mandi. Itu Tok Piah, adik Tok Kiah. Tok Piah mana ada kampung, dia ikut menantunya balik Pahang. Bila Mak Ngah leha Mak si Isa cakap macam tu, Abang Ani dengan Isa berpandangan. Hari Sabtu, mereka kerja 24 jam untuk pertukaran shift dari siang ke malam. Yang shift malam dapat cuti sehari dan akan masuk kerja pagi esoknya. Shift Abang Ani pula akan kerja waktu malam. Begitulah rutin mereka setiap minggu yang ada 4 orang uruskan reban ayam. Masa Abang Ani tengah berehat dekat bangku buluh bawah pokok teja lawang, Isa datang lepas tanam beberapa ekor ayam yang mati. Disebabkan besok mereka mula kerja shift malam, Isa ajak Abang Ani kerja part time siangnya, kerja renovate rumah arwah Tok Kiah. Abang Syam, anak Tok Kiah yang suruh. Mereka berdua tahu arwah Tok Kiah tu orang kaya. Entah berapa puluh ekar kebun getahnya, sawit lagi, tanah pun banyak. Semuanya diupah orang kerjakan. Belanja harian anak-anak dah bagi, tapi dekat mana dia simpan duit? Rasanya Tok Kiah tak simpan dekat bank dan arwah tak akan bagi anak-anak dia simpan segala duit dan barang kemas dia. Arwah takut anak-anak habiskan harta dia dengan sia-sia. Kata mak Abang Ani, Tok Kiah sembunyikan duit dia dekat kawasan rumah dia je. Yang tahu dekat mana arwah Tok Kiah sembunyikan duit dan barang kemas dia cuma adik dia, iaitu Tok Piah. Tapi Tok Piah tak berani nak ambil sebab ada yang menjaga. Siapa yang jaga? Tanya Isa. Belalang hijau, jawab Abang Ani. Belalang? Mengarutlah, ada ke pula belalang hijau jaga duit? Abang Ani hanya tersenyum je tengok Isa. Mungkin Isa ingat belalang hijau tu belalang sebenar. Kalau macam tu, jomlah kita buat rumah tu. Mana tahu boleh jumpa harta dia. Ish, kau ni, itu kan duit orang, mana boleh ambil? Tapi kan Tok Kiah dah mati, anak-anak dia pun tak tahu dekat mana dia simpan. Kalau dibiarkan pun akan membazir. Kita ambil dan sedekahlah sikit dekat anak-anak yatim. Tengoklah macam mana nanti. Itu pun kalau jumpa. Hari dah dekat nak masuk waktu maghrib. Kerja pun dah siap dekat ladang ternak tu. Mereka ke anak sungai tepi hutan lebih kurang 100 meter dari reban untuk mandi dan bersihkan diri. Lepas mandi, 3 orang rakan sekerja Abang Ani balik ke rumah kongsi. Tinggal Abang Ani dekat tebing anak sungai tu, tengah petik pucuk-pucuk paku dan beberapa kuntum bunga gantan sebagai ulam makan malam nanti. Matahari dah tenggelam di sebalik bukit yang penuh dengan kebun-kebun getah dan kelapa sawit. Masa Abang Ani tengah leka cari pucuk paku tu, tiba-tiba seekor belalang sebesar hujung jari kelingking dengan kepala agak tirus dan tajam berwarna hijau tua hinggap atas bahu kiri Abang Ani. Terus meremang bulu roma dia. Abang Ani ambil belalang tu dan lempar ke arah rumpun kantan. Sampai hati abang lempar saya. Saya cuma nak berkawan. Terdengar suara perempuan yang halus gemersik macam merintih sayu dengan tangisan. Abang Ani mula panik dan menggigil. Cepat-cepat dia tinggalkan tempat tu. Masa Abang Ani nak seberang sungai yang separas lutut tu, tiba-tiba air sungai jadi membuak-buak dan berasap dekat depan dia. Dan perlahan-lahan muncul satu lembaga hitam berpakaian serba putih dengan wajah yang hodoh dan mengerikan. Abang Ani terus terkaku, jantung berdegup kencang, kepala terasa kembang. Cepat-cepat Abang Ani lari redah gelap senja ke rumah kongsi mereka. Sampai rumah kongsi, kawan-kawan pelik bila tengok muka Abang Ani pucat, tapi mereka tak tanya apa-apa pun. Abang Ani bagi ulaman yang dia petik tepi sungai tadi pada Amran yang tengah tumbuk sambal belacan. Lepas makan malam, Isa dengan Abang Ani berbual kejap sambil minum kopi bincang tentang projek ubah suai rumah Tok Kiah tu. Mereka setuju untuk mulakan projek tu esok. Malam makin lewat, Amran dan Gadis dah mula berdengkur. Tinggal Abang Ani dengan Isa je yang masih berbual sambil isap rokok daun. Tiba-tiba angin bertiup agak kencang sampai bumbung bergegar, menerobos masuk dari rekahan dinding rumah hingga api pelita terpadam. Angin tu macam berpusar mengelilingi rumah kongsi mereka. Isa terus bangun. Bila angin reda, terdengar macam bunyi tapak kaki mengelilingi rumah dan suara ketawa mengilai panjang. Cepat-cepat Abang Ani nyalakan pelita semula. Muka Isa nampak pucat, menggigil. Apa tu? Tanya Isa. Abang Ani tak jawab. Dia ambil lampu suluh bawah bantal, buka tingkap, jenguk kepala kat luar sambil suluh sekeliling rumah. Isa pun jenguk sekali berdiri dekat belakang Abang Ani. Jangan-jangan apa? Yang kita jumpa masa minyak motor habis hari tu. Ish, jangan sebut. Tak ada apalah, babi kot. Babi apa boleh mengilai? Dah lah, jangan dilayan.
Baru Abang Ani nak tutup tingkap semula, tiba-tiba Isa pegang bahu Abang Ani sambil tunjuk atas bumbung reban ayam yang paling dekat dengan rumah kongsi mereka. Kelihatan satu sosok lembaga berpakaian serba putih tengah duduk berjuntai kaki atas perabung. Lembaga tu menunduk dan rambut panjang menggerbang menutupi wajahnya. Mereka berdua mula panik dan menggigil. Isa cuba baca ayat suci Al-Quran tapi berterabur bunyinya. Kemudian Abang Ani suluh ke arah lembaga tu. Tiba-tiba lembaga tu mendongak dan rambut panjang yang tutup wajahnya terselak. Kelihatan wajahnya putih pucat dengan sepasang mata merah menyala, macam marah kena suluh. Abang Ani mula berpeluh. Kepala terasa kembang. Isa terkaku pandang ke arah lembaga tu. Tiba-tiba lembaga tu menyeringai, lalu mengilai panjang, nyaring, memecah kesepian malam. Ayam-ayam dalam reban mula berbunyi. Abang Ani terus laungkan azan sampai Kadir dan Amran terjaga. Serentak sosok lembaga tu terus gaib. Ada apa? Tak ada apa, mungkin musang kacau ayam. Betul ke musang? Dah, tidurlah. Walaupun nampak masih curiga, Amran dan Kadir sambung tidur semula. Abang Ani jeling Isa yang masih terkaku, lalu tepuk dahi dia. Isa tersentak. Sebaik saja Abang Ani nak rapatkan daun tingkap semula. Tu. Isa menggigil sambil tunjuk ke arah satu kelibat manusia yang tengah duduk atas tangga reban. Cepat-cepat Abang Ani suluh. Dalam sama cahaya lampu suluh tu kelihatan macam seorang perempuan tua berkain batik dan berbaju kurung pegang seekor ayam dan makan ayam tu dengan rakus dan lahap. Darah berjejeran di sekitar mulutnya. Tiba-tiba perempuan tua tu angkat muka dan pandang tepat ke arah mereka berdua. Tok Kia! Lembaga berupa Tok Kia tu terus melahap ayam mentah dengan rakus, dengan bulu dan isi perut sekali. Nampak macam budak kecil tengah makan aiskrim. Nak termuntah Abang Ani tengok. Isa terus pandang dengan mata terbeliak dan wajah pucat. Tiba-tiba lembaga tu bangun dan berjalan ke arah rumah kongsi mereka sambil pegang sisa ayam. Abang Ani semakin cemas. Tubuh terasa kaku. Abang Ani cuba laungkan azan sekali lagi, tapi suara tak keluar. Tok Kia semakin dekat, mendongak pandang mereka berdua dekat tingkap. Allahu Akbar! Akhirnya terkeluar juga suara Abang Ani. Lembaga jelmaan Tok Kia tu berhenti bergerak. Tiba-tiba muncul gumpalan asap tebal seakan membungkus lembaga tu. Bila asap tu hilang, muncul perempuan berpakaian serba putih tadi dengan rambut panjang menggerbang, menyeringai pandang mereka. Perempuan tu terbang dan bertinggi atas bumbung reban sambil melambai ke arah mereka sebelum terbang ke arah sungai dan akhirnya gaib. Abang Ani terus tarik nafas panjang dan beristighfar beberapa kali. Tapi Isa masih terkaku pandang ke arah sungai. Abang Ani terus baca ayat kursi dan tepuk pangkal leher Isa. Dia terkejut dan terpinga-pinga. Benda tu arwah Tok Kia ke? Tanya Isa. Syaitan. Dah, jangan tengok lagi, kata Abang Ani sambil tutup tingkap. Pam! Esoknya, sebelum balik rumah, Abang Ani pesan dengan Isa, jangan ceritakan hal semalam pada Kadir dan Amran. Takut mereka tak nak kerja pula dekat rumah Tok Kia tu nanti. Dan pagi tu, lepas mandi dan sarapan dekat warung Simpan 3, mereka segera ke rumah arwah Tok Kia bawa peralatan kerja. Kadir dan Amran ditugaskan untuk korek parit di sekeliling rumah dan bancuh simen. Abang Gani dengan Isa pula cungkil dinding papai yang berongga dan reput untuk digantikan dengan dinding batu bata. Tapi Kadir dan Amran kerja sampai pukul 12.30 hari je. Mereka cakap penat dan mengantuk. Jadi lepas solat Zuhur, tinggallah Abang Gani dan Isa buat kerja ubah suai rumah Tok Kia tu. Masa Abang Gani tengah buat kolah dekat dalam bilik air dan Isa tengah susun bata dekat pintu dapur, tiba-tiba terdengar bunyi macam orang tengah buat air. Abang Gani ingat Isa yang buat. Bila Abang Gani jenguk ke meja dapur, memang ada teko perak dalam dulang kecil dengan 2 cawan plastik. Abang Gani membebel lah dekat Isa. Pandai-pandai je bancuh kopi dekat rumah orang, entah tuannya izin ke tak. Lagipun entah bila punya serbuk kopi dan gula tu. Tok Kia dah 2 minggu meninggal. Bukan ada orang lain duduk rumah ni. Tapi Isa cakap bukan dia yang buat kopi tu. Dia tengah ikat bata. Abang Gani tersentak. Kalau bukan Isa, siapa yang bancuh air tu? Takkan Abang Syam anak Tok Kia datang buat air senyap-senyap. Tiba-tiba terdengar suara perempuan macam suara orang tua dari bilik atas. Tak apa, minum je. Tok yang bancuh kopi tu untuk kamu berdua. Takkanlah orang datang buat kerja dekat rumah, kita tak jamu air. Serentak Abang Gani dengan Isa berpandangan. Mula terasa seram sejuk. Suara tu macam suara Tok Kia, atau mungkin Tok Piah, adik Tok Kia, balik nak jaga rumah. Siapa? Tok Piah kot. Ya ke Tok Piah? Bila dia balik? Dia kan dekat Pahang rumah anaknya. Ya, nanti kami minum Tok Piah. Tok Piah tak menjawab. Senyap je dekat tingkat atas tu. Mungkin Tok Piah tengah solat lepas pelawa mereka minum tadi. Lagipun waktu tu dah masuk waktu asar. Kemudian Abang Gani suruh Isa sambung kerja. Tapi Isa nampak masih ragu-ragu lagi.
Ya ke Tok Piah? Tanya Isa. Yelah, siapa lagi? Kan Tok Piah je adik Tok Kiah yang pernah tinggal dekat rumah ni, jawab Abang Gani. Abang Gani melangkah menuju ke anak tangga. Dia nak pastikan yang pelawak mereka tadi Tok Piah. Selagi Isa tak puas hati, dia tak nak sambung kerja. Berkeriut bunyi anak tangga kayu tu bila Abang Gani pijak. Sampai dekat tingkat atas, dengan berhati-hati Abang Gani jenguk ke dalam bilik. Takut ganggu Tok Piah tengah solat. Bilik pertama dekat tangga tu tak ada sesiapa. Abang Gani bergerak ke sebelah bilik kedua. Pintu bilik tu tertutup tapi tak berkunci rasanya. Abang Gani pun dekatkan telinga ke dalam pintu nak dengar kalau Tok Piah tengah solat dekat bilik tu. Tapi sunyi je. Masa Abang Gani baru nak tolak daun pintu tu, tiba-tiba seekor belalang hijau berkepala runcing hinggap dekat bahu kiri dia. Sit belalang tu berbunyi. Isa yang tengah dongak dari bawah nampak resah, macam dia pun dengar suara belalang tu. Abang Gani terus ambil belalang tu dan lempar ke dinding. Kemudian dia tolak daun pintu. Berderau darah Abang Gani bila tengok bilik tu pun kosong. Tak ada orang. Cuma ada katil besi lama dan almari kain. Dalam terasa seram tu, Abang Gani periksa juga bilik tu. Ada sebuah tempayan kecil yang mulutnya ditutup dengan kain kuning dekat bawah katil. Abang Gani mula rasa tak sedap hati. Kepala terasa kembang semacam. Cepat-cepat dia berundur ke belakang nak keluar dari bilik tu. Masa Abang Gani nak rapatkan pintu semula, terdengar suara orang batuk. Abang Gani terkejut bila dia tengok dalam bilik tu semula. Abang Gani terus beristighfar. Astaghfirullahalazim. Ada seorang wanita tua bertubuh kecil kurus dengan rambut beruban bersanggul tengah duduk bersimpuh atas katil sambil pegang tempayan kecil tadi. Bila dia angkat muka pandang Abang Gani, jantung terasa nak gugur. Tok Kiah! Abang Gani terus pingsan. Isa terus berlari dapatkan Abang Gani. Kemudian Isa cuba sedarkan Abang Gani. Alhamdulillah, Abang Gani mula tersedar. Lepas bertenang, mereka terus pulang. Esok sambung semula. Lagipun malam nanti nak ke Reban pula, shift malam. Badan pun rasa seram sejuk sangat. Masih terbayang wajah perempuan tua kecil kurus tadi. Muka cengkung, tulang pipi terjojol, mata terbeliak, rambut separuh putih berselang hitam bersanggul kecil. Cukup menyeramkan. Sampai rumah, mereka berehat sampai pukul 6 petang. Lepas tu bersiap nak ke Reban pula. Kena sampai sebelum pukul 7 sebab tukar shift pukul 7 malam. Kalau lambat, tim shift siang tak nak tunggu. Cukup pukul 7 mereka terus balik. Kalau ada ayam hilang, shift malam lah yang kena menjawab. Sekitar pukul 6.30 petang, Isa dengan Abang Gani bergerak ke Reban. Sampai dekat sana lagi 5 minit pukul 7 malam. Orang shift siang terus balik. Isa berhenti dan parking motor bawah pokok nangka dan terus berjalan ke pondok. Tiba-tiba beg kain Adidas dalam raga motor bergerak-gerak macam ada sesuatu dekat dalam beg tu. Abang Gani perhati lagi, bergegar lagi. Mula-mula Abang Gani ingat tikus masuk dalam beg tu sebab dalam beg tu ada makanan. Tapi gerakan dalam beg tu agak kuat dan kasar. Tak mungkin tikus. Woi Isa, apa dalam beg kau ni? Kenapa? Benda apa dalam beg ni? Tenggiling ke? Tenggiling apanya? Barang makanan lah. Gula, kopi, roti kering, daun rokok, tembakau. Belum sempat Abang Gani tanya lagi, Isa dah pergi. Mungkin dah tak tahan sangat nak terkencing. Benda dalam beg tu bergerak lagi. Tapi kali ni Abang Gani terdengar macam suara berdesir. Berderau darah Abang Gani, jantung mula berdegup kencang. Benda tu terus bergerak bersama rintihan suara seorang perempuan tua. Tiba-tiba Abang Gani macam terpaku. Perlahan-lahan dia tarik zip bag. Dekat dalam beg tu ada tempayan kecil bertutup kain kuning. Benda itulah yang Tok Kiah ulur pada Abang Gani sebelum dia pingsan dekat bilik Tok Kiah siang tadi. Oi Sir, kau ambil tempayan ni? Tempayan Tok Kiah? Tempayan? Tiba-tiba tempayan tu berasap, membentuk macam perempuan berpakaian serba putih keluar dari dalam beg tadi, lalu terbang ke hutan bersama helaian tawa yang halus dan nyaring. Isa terduduk menggigil dengan mata terbeliak pandang lembaga tu. Abang Gani cuma sempat undur beberapa langkah aja. Pandang lembaga kepulan asap tu terbang ke arah hutan dekat hujung kawasan Reban. Agak lama mereka terpaku dekat situ. Tengok lembaga kepulan asap tu terbang dan hinggap atas bumbung Reban nombor 4, tempat Kadir dan Amran. Hari dah semakin gelap, macam nak hujan pun ada. Abang Gani bersuara, "Berani kau ambil tempayan ni?" "Taklah, aku tak ambil. Ni dalam beg kau ni." "Betul lah, aku tak ambil pun. Tapi aku cuma ambil ni satu je." Abang Gani amati benda yang Isa tunjuk tu. Keroncang emas berbentuk bunga lawang. "Dah, jom naik ke pondok dulu. Bawa sekali tempayan tu," kata Abang Gani. Dekat pondok, Abang Gani tanya, mana Isa dapat benda tu. Kata Isa, masa Abang Gani pingsan, dia nampak atas katil ada tempayan terbalik dan ada banyak barang emas. Dia ambil dah satu.
Patutlah dia marah. Kau ambil barang dia. Tiba-tiba terdengar satu suara macam suara perempuan tua yang garau dan serak dari arah pokok nangka depan pondok. Tidak, aku tak marah. Aku suka sangat kamu sudi terima pemberianku. Ambillah. Kamu cucu-cucu aku yang baik. Dalam keadaan menggigil dan merembang, Abang Gani tolak daun pintu dan jenguk keluar. Ternampak satu lembaga berpakaian serba putih dengan wajah pucat, rambut menggerembang, mengilai sambil terbang ke arah sungai. Abang Gani dengan Isa tersandar ke dinding dan beristighfar beberapa kali. Suasana terasa sepi. Tak lama kemudian, baru je mereka berdua nak turun untuk periksa reban, tiba-tiba Kadi datang dengan termengah-mengah. Kadi kata ada perempuan tua makan ayam tapi macam muka Tok Kiah. Amran pula pingsan dekat bangsal hujung. Abang Gani terus ajak mereka ke sana dengan berbekalkan lampu suluh yang malap. Mereka redah gelap malam dengan agak pantas. Dari jauh dah nampak reban hujung agak cerah dengan limpahan lampu dalam reban tu. Tiba-tiba ada sesuatu melintas dekat depan mereka. Kelihatan satu sosok berpakaian putih dengan rambut panjang cecah tanah. Abang Gani terus berhenti melangkah. Ya Allah, apa tu? Kata Kadi. Isa terus suluh ke arah lembaga tu. Kelihatan seorang wanita tengah tukung bayi. Bila wanita tu angkat wajahnya dan pandang ke arah mereka, Abang Gani terus beristighfar. Wajahnya putih pucat macam tengah marah dengan sepasang mata merah menyala. Tapi rasanya lembaga tu bukan jelmaan Tok Kiah. Dia macam gadis muda. Amu enam nyawa ke? Kata Isa dengan tubuh menggigil. Perlahan lembaga tu terangkat ke atas dan lepaskan apa yang didukung tadi. Kemudian terbang sambil mengilai panjang. Allahu Akbar! Kadi bertakbir kuat. Lembaga tu terbang ke arah pokok jerai raja tepi jalan besar dan akhirnya hilang di telan gelap malam. Mereka semua terpaku. Lutut terasa lemah nak melangkah. Setelah suasana tenang, Abang Gani beranikan diri nak tengok benda yang dilepaskan oleh lembaga tadi. Seketul batu bujur dan panjang macam batu penggiling rempah tu. Ini rasa macam batu dekat bawah pokok jerai raja tu. Dah biarkan, jangan sentuh. Jom cepat tengok Amran, kata Abang Gani. Bila sampai dekat reban hujung, Amran tak ada. Kadi pelik. Tadi dia baringkan Amran dekat tepi tangga. Tu. Isa tunjuk ke arah sungai. Dalam sama-sama kelihatan satu lembaga putih tengah tarik tangan Amran sambil bergerak ke arah sungai. Mereka terpaku. Lembaga tu pimpin tangan Amran masuk berlukar dekat tepi sungai tu. Walaupun dalam kelam malam, tapi tempat tu macam sedikit bercahaya. Amran pun macam rela je ikut lembaga tu pergi. Yang peliknya, Amran dengan lembaga tu redah semak tepi sungai tu macam senang je, macam tempat tu lapang. Akhirnya mereka hilang di sebalik semak. Benda apa tu? Dia nak bawa Amran pergi mana? Macam mana ni? Kita kena ikut ke? Abang Gani semakin resah. Tak tahu nak buat apa. Takkan nak biarkan Amran macam tu je. Mesti Amran tak sedar. Angin bertiup agak kencang. Mungkin hujan akan turun bila-bila masa je. Akhirnya mereka buat keputusan untuk cari Amran malam tu juga. Isa kena keluar panggil orang kampung dan bagi tahu keluarga Amran. Mereka ke pondok dulu, pakai bot getah dan baju hujan. Kadir balut kain buruk pada sebatang kayu panjang untuk buat obor. Dia ikat dengan dawai lalu celup kain tu dalam minyak diesel. Lepas Isa keluar, Abang Gani terus ajak Kadir menuju ke sungai tempat laluan lembaga yang bawa Amran tadi. Hujan rintik mula turun. Bila sampai dekat reban hujung tempat Amran pengsan tadi, tiba-tiba dari pucuk pokok terap dekat tepi pagar kebun getah, kedengaran suara mengilai nyaring. Pokok terap tu bergoyang kuat. Mereka berdua berhenti melangkah dan serentak toleh ke arah suara tu. Tak nampak apa-apa, tapi suara mengilai tu tetap berbunyi. Tak perlu cari dia. Dia selamat. Aku cuma jemput kawan kamu ke rumahku. Dia tetamu aku malam-malam. Nanti aku hantar dia balik. Jangan bimbang. Muncul satu kepulan asap memanjang bentuk manusia berpakaian serba putih terbang ke arah sungai bersama hilaian yang amat menggerunkan. Mereka hanya perhati dengan mata terbeliak. Kadir dah menggigil, muka pucat lesi. Akhirnya mereka buat keputusan untuk patah balik ke pondok dulu. Tunggu sampai Isa dengan Pak Mat sampai. Hujan mula turun agak lebat. Cepat-cepat mereka berlari ke arah pondok semula. Mereka sampai ke pondok dalam keadaan basah kuyup. Kadir bancuh kopi panas.
Tak lama kemudian, kedengaran enjin motosikal menuju ke arah pondok. Ada 2 buah motosikal. Mereka dah sampai. Isa naik motor dengan Pak Mat, sebuah motor lagi Pakcik Aziz, seorang bomoh, dan Pak Dahman, Bapa Amran. Mereka terangkan segala yang terjadi. Pakcik Aziz kelihatan khusyuk mendengar. Lepas tu dia bertafakur seketika. Lepas hujan reda, mereka segera berangkat untuk cari Amran. Masa nak sampai dekat sungai, Pakcik Aziz bagi isyarat supaya mereka berhenti. Dia keluarkan sesuatu dari uncang yang dibawa, lalu baca sesuatu. Kemudian dia lemparkan sesuatu dalam genggamannya ke arah sungai. Tak semena-mena, dari dalam sungai tu muncul beberapa lembaga hitam dengan rambut panjang, dengan mata yang merah menyala, tengah renung tajam ke arah mereka semua. Bagi kami lalu, kami nak cari anak buah kami, kata Pakcik Aziz. Kedengaran bunyi suara merengus yang keras dari lembaga-lembaga tu, kemudian gaib. Jom cepat, tapi hati-hati. Kalau nampak atau dengar apa-apa, jangan tegur dan jangan peduli, pesan Pakcik Aziz. Mereka terus redah semak belukar dalam gelap malam dan melintas anak sungai. Sampai dekat seberang anak sungai, mereka terus melangkah redah semak lagi. Pak Dahman nampak resah. Masa tengah redah semak belukar tu, Abang Ani terdengar suara yang menyeramkan. Bila dia toleh ke kanan arah kebun-kebun getah tua tu, dalam sama-sama kelihatan satu lembaga hitam besar dan tinggi perhati mereka. Abang Ani terpaku. Bila lembaga besar tu gaib, muncul pula lembaga perempuan berpakaian serba putih dengan rambut panjang mengurai, tengah terbang mengelilingi pokok jerai. Kenapa? Tanya Pak Mat bila tengok Abang Ani tak bergerak. Tu, Abang Ani tunjuk ke arah pokok jerai, tapi dengan segera Pakcik Aziz tegur. Kan aku dah pesan tadi, apa pun jangan pandang atau ditegur. Kemudian Pakcik Aziz berdiri depan Abang Ani sambil baca sesuatu. Lepas tu dia tepuk umbun-umbun Abang Ani 3 kali. Abang Ani macam baru tersedar dari mimpi. Dah, jom cepat, rasanya dia dah ada sekitar sini, kata Pakcik Aziz. Mereka sambung langkah semula. Sampai hujung kawasan berpaya, Pakcik Aziz suruh mereka berhenti dan suruh Isa bentangkan tikar mengkuang yang dibawa dan nyalakan beberapa batang lilin. Pakcik Aziz duduk bersila menghadap dupa kemenyan yang dah siap dibakar. Kemudian dia mula baca mentera dan beberapa potong ayat Quran. Tak lama kemudian, Abang Ani mula rasa meremang. Bau wangi dan busuk bersilih ganti. Isa dan Kadir duduk rapat dengan Pak Mat. Tiba-tiba Pakcik Aziz lempar segenggam beras kunyit ke bawah pokok rendang yang lapang dan cerah di bawahnya. Macam ada yang jaga sekitar bawah pokok tu. Suasana sekitar jadi agak cerah bercahaya. Mereka semua pandang ke depan. Tiba-tiba muncul seorang perempuan tua bertubuh kecil dan kurus, pakai kain batik dan baju kurung lusuh. Kepalanya kecil dengan tulang pipi yang menonjol. Matanya agak besar tapi terpelohong ke dalam, dengan rambut nipis beruban yang bersanggul menyeringai pandang mereka. Apa ajar? Kamu, Kia? Bukan, Tok Kia dah meninggal. Itu belaannya. Mana anak kami? Anak kamu? Mana aku tahu. Jangan nak berbohong. Aku tahu kamu yang sembunyi kan? Mana buktinya? Bagi balik anak kami. Mana aku tahu siapa yang ambil anak kau? Keras kepala. Pakcik Aziz terus lempar beras kunyit lagi sambil baca ayat kursi. Kemudian dia toleh dan mengangguk ke arah Pak Mat. Dengan segera Pak Mat laungkan azan bergema di sekitar hutan. Lembaga tu terus menjerit, kemudian berasap dan terbakar, lalu melayang jauh ke puncak pokok jerai. Tiba-tiba muncul sekujur tubuh terbaring lemah dekat depan. Amran! Pak Dahman segera meluru ke arah Amran. Bagi balik kerusakan emas aku. Terdengar suara dari puncak pokok jerai. Lepas bawa Amran pulang dengan selamat, esoknya Pakcik Aziz datang jumpa Abang Ani dan Isa. Dia suruh Isa pulangkan semula tempayan dengan kerongsang Tok Kia tu. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.